Diriwayatkan bahawa Nuh alaihi salam memiliki kapalnya beserta dengan semua jenis binatang dan manusia yang berpasang-pasangan sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Baik, kapal Nabi Nuh ya. Ingat, Nabi Nuh ni dia ship engineer. The first and the biggest ship engineer ialah Nabi Nuh alaihi salam. Segala kapal semua tu, Titanic pun tak macam Nabi Nuh punya kapal. Titanic begitu besar pun tenggelam juga. Tenggelam juga. Mereka sebut biggest ship in history Titanic. Titanic. Bukan, bahtera Nabi Nuh. Kerana segala makhluk boleh masuk dalam dia. Bayangkan, Nabi Nuh bina kapal dari kayu. Bukan bina kapal tu diambil papan daripada store, daripada workshop, daripada tanam pokok. Disuruh tanam pokok. Pokok Nabi Nuh hidupnya sampai lebih 1000 tahun. Maka pokok kalau nak sampai besar sangat gitu, sampai ratusan tahun. Maka dia tunggu macam kita tanam toge sajalah Nabi Nuh tu. Macam kita tanam toge 2-3 hari kan dah boleh jadi toge kan. Begitulah dia tanam pokok. Dia tanam pokok ya. Dia tanam pokok sampai dah besar pokoknya, tebang bikin kapal. Dan kapalnya tu boleh muat segala makhluk atasnya. Segala makhluk darat yang ada sekarang ini, semuanya atuk moyangnya pernah naik bahtera Nabi Nuh AS. Semua atuk moyang pernah naik. Kucing, cicak, belalang, seladang, semuanya pernah naik atas bahtera Nabi Nuh. Siapa yang dah pupus, yang tak ada lagi, semua tu dah pupus, mati. Yang Allah Ta'ala tak nak kekalkan, maka tak naik, maka dia mati, maka dia pupus. Maka dia pupus. Mungkin ada saki-baki haiwan-haiwan zaman dulu masih ada, tapi Allah Ta'ala tak nak kekalkan, tak sesuai dengan hidup pada alam manusia, maka Allah Ta'ala pupuskan. Semua naik bahtera Nabi Nuh, seramai-ramainya semua. Dan kita jangan heran ya, macam mana kok Nabi Nuh tu kat mana negerinya? Kita pun tak tahu mana negerinya Nabi Nuh alaihi salam ya. Pokoknya dalam satu tempat lah, dalam satu tempat. Dan haiwan dalam kapal itu, semua haiwan, bermakna ada haiwan daripada negeri yang panas, negeri yang sejuk, negeri dekat, negeri yang jauh. Kita sekarang saja ada haiwan yang di sini yang tak ada di India. Ada haiwan yang di India tak ada di Afrika. Ada haiwan di Afrika tak ada di Jepun, betul tak? Tetapi atas bahtera Nabi Nuh, haiwan Jepun, haiwan Afrika, haiwan England, haiwan Singapura, haiwan Johor, haiwan Melaka, haiwan semua ada dalam kapal dia. Macam mana haiwan tu datang? Itu mukjizat. Itu mukjizat. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh. Dia seru. Nabi Ibrahim seru orang datang. Bagi dari jauh semua datang pergi Mekah. Betul tak? Maka Nabi Nuh seru. Semua haiwan datang. Semua haiwan datang sepasang. Naik atas kapal dia. Jadi kita tengok dia bukan hanya ship engineer, tetapi dia juga pengendali dalam ahliwal kapal. Pengendali dalam ahliwal kapal. Sehingga semua dia punya penumpang kapal dia semua tu bukan manusia pulaknya tau. Manusia hanya segelintir. Haiwan-haiwan. Dan semuanya ada tempatnya. Semuanya selamatnya. Semuanya okey. Semuanya boleh selamat hidup di atas kapalnya. Ya. Semuanya passenger dia tu bukan manusia tau. Gorila pun passenger dia tau. Chimpanzee pun passenger dia. Boleh. Dan dia bukan hanya dia boleh kontrol passenger dia semua atas kapal selamat. Dia boleh kontrol passenger dia. Bermakna Nabi Nuh ni pun cukup boleh mengkontrol haiwan. Dia atas kapal tu singa tak makan rusa. Singa tak makan rusa. Ya. Singa tak makan rusa. Ayam tak patuk cacing. Semua cacing tu pun dia nak turun kat bumi juga. Dia nak beranak pinak juga. Subhanallah. Kan bukannya banyak cacing naik kan. Sepasang. Kan ayam pun ada sepasang. Kan boleh makan juga kan. Burung pun ada macam-macam spesies kan. Tapi semua tu semuanya ada, tapi semua dia boleh kontrol dengan disiplin. Baik itu kapal Nabi Nuh. Kalau kita nak tahu dia punya hebatnya tu, kapalnya hebat, penumpangnya tu pun hebat, pengendalian penumpangnya tu pun hebat. Bermakna Nabi Nuh ini seorang yang mana kan tidak namanya ulul azmi ya. Tiba-tiba dia melihat seorang tua yang tidak dikenalinya berada di dalam perahunya itu. Bukan perahu ya, bahtera ya. Nabi Nuh bertanya, "Mengapa engkau masuk?" Dia berkata, "Aku masuk hendak menggoda hati teman-temanmu
hingga hati mereka bersamaku meskipun badan mereka bersama denganmu. Ini iblis nak masuk. Badannya mereka dengan kau atas kapal, tapi hati dia aku yang pegang. Baik ya. Nabi Nuh berkata, keluarlah wahai musuh Allah, sungguhnya engkau dilaknati. Iblis menjawab, dengan 5 cara aku akan hancurkan manusia. 3 di antaranya akan kuceritakan padamu, tetapi yang 2 tidak. Dia berbicara kepada manusia dengan 5 perkara. Ya, kita tengok apa rahsianya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahawa yang tidak itu kau tidak memerlukannya. Maka yang dia tak beri memang kau tak perlukannya. Iaitu apa? Memang dia tak boleh kacau punya. Dia ada cara tapi cannot make use. Sebab itu dia tak beri dia punya solutionnya. Kalau Allah Ta'ala beri tak ada kesannya. Senang aja. Allah Ta'ala tak beri. Macam orang jahat nanti dia kacau kita. Dia tahan ini tapi Allah Ta'ala kasih yang dia punya tahan tu tak sampai pada kita. Dia nak show racun pada kita tapi Allah Ta'ala takdirkan racun tu tak sampai pada kita. Ya, bikinlah macam mana racun tak sampai pada kita, ya tak ada efek apa-apalah. Mintalah agar dia menceritakan yang 2 saja. Kemudian Nabi Nuh berkata, apa yang 2 itu wahai iblis? Keduanya itu tidak mendustakan dan tidak mengingkariku. Dengan keduanya ku hancurkan manusia, iaitu rakus dan hasad. Rakus dan hasad, ya. Rakus dan hasad, itu 2. Yang lain yang dia tak nak ceritakan, padahal dia bilang aku akan ceritakan 3, aku tak ceritakan 2. Tapi sebetulnya terbalik. Yang 3 tu dia tak mampu. Yang 2 ni mampu. Allah Ta'ala wahyukan Nabi Nuh minta yang 2. Yang 3 tu memang tak perlu sebetulnya. Jahat tak dia. Dia simpan yang perlu, yang dia kasih tu yang memang dia tak mampu untuk kacau kita. Baik. Dengan hasad aku dilaknati dan direjam. Adapun rakus telah menyebabkan Adam terkeluar daripada syurga, maka aku menggodanya dengan kerakusan. Hasad dia terkeluar. Adam keluar kelantaran apa? Tak ada hasad. Kelantaran rakus. Nakkan buah dia makan, rakus maka keluar. Maka aku goda dia dengan lantaran hasad ada pada iblis tu, dia godakan Adam dengan rakus. Maka Adam betul-betul hasil keluar. Jadi kalau kita dikasihkan, kita agak-agak na'udzubillah ya, dua-dua ada ya. Hasad. Kawan kita tak boleh apa semua. Kita mesti geram aja. Dan lantaran kita rakus, kita rasa dia nak langkah kita, kita rasa dia nak pijak kita, kita rasa dia nak rampas kedudukan kita. Kita rasa tergugat dengan dia. Rakus. Padahal kau dah cukup bagus lah, kau dah cukup macam-macam adalah. Allah. Lantaran hasad dan rakus, berapa banyak jatuh. Tapi sayangnya ya, subhanallah ya, orang yang dihasadkannya tu tak jatuh juga tau. Tapi yang jatuh siapa? Yang menghasadkan. Confirm jatuh. Orang kau hasadkan kadang-kadang jatuh, kadang tak jatuh. Tapi yang menghasad tu confirm jatuh. Yang berhasad dan kita confirm dia jatuh ya. Jadi orang yang berhasad dan kita sebetulnya dijatuhkan siapa? Diri dia sendiri. Diri dia sendiri yang dia jatuhkan ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi